Salam. Selepas kita berpisah buat seketika pada minggu lepas, iaitulah kita bersama dengan ayah baginda Nabi Daud alaihi salam. Tetapi kisah yang akan kita lihat pada hari ini bukanlah kisah yang pernah anda diberitahu sebelum ini, kerana surah yang akan menjadi fokus kita hari ini adalah surah Sad, bukannya surah An-Naml, surah Semut. Surah Sad adalah surah yang bermula dengan Sad. Wal Quran dzidzikr. Allah bersumpah dengan Al-Quran yang memberikan peringatan. Dalam Quran ada 114 surah, dan daripada 114 surah ni ada 29 surah mula dengan huruf-huruf yang disebut sebagai muqatta'ah, seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, Qaf, Sad, Kaf Ha Ya Ain Sad, dan seumpama dengannya. Ada berapa surah? 29 surah. Dan tips penting kalau nak tahu apabila surah itu bermula dengan huruf-huruf muqatta'ah. Muqatta'ah ni maknanya apa? Maknanya anda tidak boleh menyebut secara bersambung dengan huruf selepasnya. Contoh Alif Lam Mim Alam, tak kena. Dia kena sebut secara terpisah-pisah, iaitulah huruf tersebut Alif Lam Mim. Jadi apabila surah di dalam Al-Quran mula dengan huruf-huruf muqatta'ah, para ulama menyatakan ia pasti berbicara tentang kehebatan Al-Quran. Penekanan penting surah berkenaan adalah kepada kehebatan, keagungan Al-Quran. Anda baca banyak-banyak buku pun, kat tingkat 5 ni ada Kinokuniya kan, bacalah banyak-banyak buku pun, hanya satu buku sahaja yang Allah beri jaminan, iaitulah Al-Quran itu sendiri, yang boleh menyebabkan anda diberitahu apa tujuan anda hidup. Bila anda baca buku ini, anda bukan sekadar tahu apa tujuan anda hidup yang sebenar. Ketika ramai orang seperti memberitahu anda, ini tujuan saya hidup, anda bagaimana? Lalu kadang-kadang anda pun terpengaruh dan terinspirasi dengannya. Sedangkan kitab ini memberitahu anda tujuan sebenar anda hidup dan panduan untuk hidup menurut tujuan Zat yang menciptakan anda dan saya. Maka itulah hikmah Allah memulakan surah dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ia berbicara tentang keagungan, kemuliaan, ketinggian Al-Quran. Dan surah ini memuatkan 3 orang Nabi, sebagaimana telah saya beritahu minggu lepas. Nabi yang pertama Nabi Daud alaihi salam. Nabi yang kedua malam ini berada petang ini adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, dan Nabi yang ketiga di dalam surah ini adalah Nabi Ayub alaihi salam. Semua cerita-cerita Nabi dalam surah Sad ini adalah cerita Nabi yang diuji Allah, tetapi bila mereka baca kitab Sad wal Quran dzidzikr, bila mereka baca kitab, dulu bukan Quran lah. Nabi Ayub bukan baca Quran, Nabi Sulaiman bukan baca Quran, Nabi Daud bukan baca Quran, tetapi mereka baca kitab suci yang Allah turunkan sebelum Quran, namanya Taurat dan Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud. So walaupun mereka sakit, walaupun mereka sehat, walaupun mereka kaya, walaupun mereka miskin, bila mereka baca Quran, mereka sentiasa seperti ada seseorang yang memberitahu kepada mereka sebagai peringatan, ini tujuan kamu hidup. Jadi cerita yang akan menjadi fokus kita hari ini adalah cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Cerita Nabi Sulaiman dalam surah Sad, dalam surah Sad ini adalah cerita yang anda tidak temui di dalam surah yang lain, iaitulah apakah yang berlaku kepada baginda sebelum Allah kurniakan kerajaan yang tidak pernah dikurniakan kepada mana-mana manusia. Dalam Quran anda tidak tahu apa cerita Nabi Sulaiman sebelum baginda diberikan kerajaan yang tidak pernah dikurniakan kepada mana-mana manusia. Apakah kerajaan Nabi Sulaiman yang tidak pernah dikurniakan kepada mana-mana manusia? Mana ada kerajaan yang mana antara human resource-nya adalah angin? Saya hebat kat sisi pun Petronas mana ada pekerjanya adalah angin? Buang angin ramai. Itu tentera Allah yang pertama. Tentera Allah yang kedua, yang anda tidak akan mampu memiliki tentera ini. Ia tidak pernah dikurniakan kepada Firaun, ia tidak pernah dikurniakan kepada Dakyanus,
ia tidak pernah dikurniakan kepada mana-mana manusia, iaitulah syaitan dan jin. Pasukan ini bekerja kepada Nabi Sulaiman. Jadi inilah antara pihak kerajaan yang berkhidmat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yang tidak pernah dikurniakan kepada mana raja selepas Nabi Sulaiman sampai hari kiamat. Jadi soalan penting, apa rahsia Nabi Sulaiman yang menyebabkan baginda diberikan kelebihan-kelebihan ini semua? Sebenarnya ia bermula daripada sebuah doa. Maka never underestimate the power of doa. Bila anda lafazkan pada waktu yang betul, dalam keadaan yang betul, dengan lafaz yang betul. Doa Nabi Sulaiman tersebut akan kita bicarakan sebentar lagi, dan saya harap anda boleh menjadikan doa ini hafazan anda. Saya tak expect anda boleh hafal banyak ayat daripada cerita ini, kerana ia cerita yang mungkin agak kurang popular. Tetapi saya expect tuan-tuan mampu hafal doa ni. Beritahu saya doa yang paling maksur, doa yang lebih mustajab, doa mana kalau bukan daripada Quran? Doa yang dilafazkan oleh Nabi dan terbukti mustajab. Jadi kita menumpang keberkatan Al-Quran, iaitulah antaranya Allah bekalkan ayat-ayat yang mana anda baca sebagaimana Nabi Sulaiman dimustajabkan Allah, maka boleh jadi anda pun akan dimustajabkan Allah dengan doa ini. Doa ini ibarat password untuk menembusi 7 petala langit, sehingga Allah memperkenan dan menunaikan permintaan kita. Doa tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Follow saya semua. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Maksudnya Sulaiman berkata, Tuhanku yang memeliharaku, ampunkan seluruh dosa-dosaku dan kurniakan, anugerahkan kepadaku kekuasaan kerajaan yang tidak selayaknya diberikan kepada orang-orang selepasku. Sesungguhnya engkau sangat suka memberi. Okey, baca sekali lagi. Saya yakin dengan hafazan Petronas. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kalau boleh dalam jam pagi-pagi nak pergi ke KLCC ni, jangan terlupa baca doa ni, atau paling bagus selepas main subuh, dalam doa baca doa ini. Kenapa ustaz kena baca doa ini? Kerana doa ni doa motivasi. Doa di mana, ya Allah kurniakan aku mulkan. Mulkan bukan sekadar bermaksud kekuasaan dan kerajaan, kerana mungkin anda akan berkata, saya bukan ahli politik ustaz, lalu kenapa saya nak kena doa-doa ini? Melainkan saya bertanda bulan 3 ini. Maka doa seperti ini sangat penting untuk saya kuasai parlimen yang belum saya kuasai, don yang belum saya kuasai. Sebab don parlimen adalah wilayah yang disebut mulkan, kerajaan-kerajaan yang belum pernah dijatuhkan kepada saya, kau kurniakan kepada saya. Tetapi mulkan juga dalam konteks kita yang tidak terbabit dalam politik, mulkan juga membentuk perkataan malakah. Malakah artinya kemahiran dan potensi. Jadi doa ini juga sesuai untuk anda, hanya dengan anda memahami maksud mulkan bukan sekadar kerajaan dan kekuasaan. Ya Allah ampunkan saya dan kurniakan saya bakat, potensi, kemahiran yang tidak kau kurniakan kepada orang-orang selepas saya. Sesungguhnya engkau sangat suka memberi. Kelihatannya doa ini secara zahirnya menunjukkan Nabi Sulaiman sangat mementingkan diri sendiri. Betul tak? Kerana baginda berkata, bukan sekadar saya mahukan kerajaan yang luas, tetapi kerajaan yang tidak selayaknya diberikan kepada orang-orang selepas saya. Maknanya apa? Biar saya seorang saja. Saya tak nak kerajaan ini dikurniakan kepada orang-orang selepas saya. Kelihatannya dia seperti mementingkan diri sendiri. Betul tak? Maka benarkah begitu?
Benarkah seorang Rasul yang maksum mementingkan diri sendiri, hanya dia tamakkan kerajaan dan tidak mahu ada kerajaan dimiliki oleh orang lain? Jawab Petronas. Allahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Jawapan standard. Dua jawapan. Yang pertama adalah, sebelum Nabi meminta kerajaan, Nabi menyebut Rabbi ghfirli. Apa yang Nabi sebut terlebih dahulu adalah matlamat, apa yang Nabi sebut kemudian adalah kaedah. Rabbi ghfirli adalah matlamat, wahabli mulkan adalah kaedah. Maka baginda berdoa supaya Allah anugerahkan saya kerajaan besar untuk tujuan saya semakin mendapat keampunan daripadamu. Maknanya apa? Nabi mengharapkan kerajaan Nabi semakin luas, kerana bila kerajaan semakin luas, bukankah kewangan lebih kukuh, duit semakin banyak, dan bila duit semakin banyak, wakaf semakin bertambah, sedekah semakin bertambah, amal jariah semakin bertambah, masjid semakin bertambah, tandas awam semakin bertambah, hospital percuma semakin bertambah, dapur percuma semakin bertambah. Apa yang saya sebut dapur, mandi, hammam, kolam air panas, hospital percuma, ini bukan perkara baru. Ini sudah berlaku dalam Ottoman punya history. Kalau anda rapat dengan Turki punya history, apa yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman, adalah membanyakkan binaan-binaan wakaf. Kerana duit makin banyak, kerajaan sudah sepertiga dunia, Ottoman Empire develop. Jadi bila kerajaan semakin kaya, Baitul Mal semakin kaya, ini peluang untuk Allah ampunkan dosa saya, bukan sekadar semasa saya hidup, bahkan selepas saya mati. Macam mana cara Allah ampunkan dosa anda walaupun anda akan mati, telah mati? Dengan cara, kan ada 3 perkara tidak akan putus daripada fulan bin fulan bila mati. Ilmu bermanfaat, mungkin kita tiada ilmu. Anak saleh, kita pun mungkin tiada, tapi kita kaya. Maka apa yang kita sumbang, apa yang kita sedekah, yang tu kan, kalau orang gunakan LCD yang anda wakaf, pahala penyampai yang menggunakan LCD masyuk dalam akaun pahala anda walaupun anda sudah di alam barzakh. Ini bukan omong-omong kosong. Ini bicara Rasulullah SAW buta alam ghaib. Tak ada orang berhak berbicara tentang alam ghaib kecuali Rasulullah SAW. Lalu semua amalan kita putus kecuali 3. Salah satunya adalah sedekah jariah. Dan bayangkan kekayaan Nabi Sulaiman. Kenapa dia mahu kerajaan yang sangat luas? Sebab dia nak duit banyak. Kenapa dia nak duit banyak? Sebab dia nak lebih banyak berbakti pada rakyat jelata. Bila tandas awam semakin banyak, bila masjid lebih banyak, bila binaan-binaan untuk orang-orang miskin lebih banyak, bukankah doa-doa fakir, miskin, armalah ini akan membantu Nabi yang sudah wafat diampunkan dosa? So sebenarnya Nabi Sulaiman long term, dia berfikir jangka panjang. Dia mahu Rabbi ghfirli bukan setakat masa saya hidup. Saya faham saya akan mati bila-bila masa, maka saya mahu saya punya dosa diampunkan walaupun saya telah mati. Subhanallah. Jadi biar kita ada cita-cita seperti ini. Yang kedua, penjelasan kepada yang mendakwa Nabi Sulaiman mementingkan diri sendiri berdasarkan doa ini adalah, Nabi berkata, jangan kau kurniakan kerajaan selain daripada saya, kerana pada zaman ini yang hanya beriman kepada Allah, raja, hanya Nabi Sulaiman. Selain daripada Nabi Sulaiman, Allah beri kepadanya kerajaan, kekuasaan seperti permaisuri Sabah, tetapi akhirnya menyembah matahari. Dan berapa ramai raja-raja pada waktu zaman Nabi Sulaiman, semakin Allah tambah kekuasaan, semakin mereka bersikap seperti Firaun. Mereka mengaku diri mereka Tuhan. Satu-satunya manusia yang diberikan Allah kerajaan, semakin Allah tambah, dia semakin bersyukur kepada Allah, adalah Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, bila diuji dengan kerajaan bertambah, pengikut semakin ramai, peminat semakin ramai, anda ditambah Allah kekayaan dan kemewahan, ramai orang tumbang. Tetapi Nabi Sulaiman menyedari, buat masa ni wahai Allah, setakat pengetahuan saya, hanya saya sahaja yang diberikan kekuatan untuk lulus dalam ujian kekayaan dan kesenangan. Maka tolong wahai Allah,
jangan berikan kerajaan ini kepada orang kafir. That's the point. Ini maksud Jadi doa ini insya-Allah anda akan tahu sekarang apa yang menyebabkan Nabi melafazkan doa ini. Iaitulah melalui satu cerita pada suatu hari. Ayat ni ayat 35, dan kita akan mulakan cerita Nabi Sulaiman yang menyebabkan baginda baca doa ini, iaitulah mulai ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sedia semua? Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami kurniakan dengan mudah kepada Daud anaknya Sulaiman. Nikmat yang paling besar bukan sekadar nikmat kekayaan, bukan sekadar nikmat ilmu, tetapi nikmat yang paling besar juga adalah dapat anak, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya pun baru dapat anak yang ketiga 5 hari lepas. Saya doakan tuan-tuan pun diberikan Allah anak yang soleh dan solehah. Ini adalah nikmat yang besar daripada Al-Wahhab. Wa wahabna. Maka kalau kita susah dapat anak, banyak sebut nama Wahhab, Wahhab, Wahhab. Mudah-mudahan dengan menyebut nama Allah, dia adalah cara untuk doa itu mustajab. Mudah-mudahan. Lalu kami kurniakan kepada Daud anaknya Sulaiman. Dan Allah simpulkan kualiti anaknya ini adalah dia antara hamba-hamba kami yang bagus. Ni'mal 'abd innahu awwab. Dan dia sentiasa awwab. Baik, sebut pada saya apa makna awwab lepas kita kupas minggu lepas. Apa makna awwab? Minggu lepas kita bicara kualiti ini pada Daud, dan kali ini perkataan ini berulang sekali lagi. Apa makna awwab? Petronas, respon. Ustaz letih sangat ustaz, kami nak rehat. Okey, saya faham. Awwab, sebagaimana saya sebut, cepat ingat kepada Allah. Tidak pernah mudah lalai dengan nikmat, dia cepat ingat Allah. Dan dalam bahasa mudah faham, sentiasa ingat mati. Kembali hanya kepada Allah. Maka bila sentiasa ingat mati, maka bekalan perlu disediakan. Jangan tumbang dengan kekayaan. Lalu, pada minggu lepas, anda mengetahui tentang cerita Nabi Daud yang Allah uji kekuasaannya. Adakah dengan kekuasaan yang Allah Ta'ala beri, dia menjatuhkan hukuman yang adil ataupun tidak? Dan minggu lepas kita bicara mengenai Nabi Daud, dia telah menjatuhkan hukuman dalam keadaan fazi'ah. Masih ingat perkataan fazi'ah? Dia melakukan keputusan yang mengatakan pemilik 99 ekor kambing zalim. Dia melakukan keputusan itu untuk cepat lepas daripada dua orang manusia ini yang dibimbangi mereka membawa ancaman keselamatan kepada baginda. Sudah mempercepatkan, bersegera. Dia tidak mendengar penjelasan balas daripada pemilik 99. Lalu dalam keadaan fazi'ah, dalam keadaan takut, baginda menyegerakan hukuman. Iaitulah kamu pemilik 99 zalim, dan pemilik seekor kambing kamu dizalimi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri kisah tersebut di mana Daud menyedari beliau melakukan kesilapan. So, cerita pertama mengenai ujian kekuasaan. Adakah dengan kekuasaan anda menjadikan sistem kehakiman adil ataupun tidak? Mahkamah menjatuhkan hukuman adil ataupun zalim kepada manusia? Cerita kedua sekarang adalah cerita ujian kekuasaan. Bagaimana pula ujian ini menyebabkan anda tidak lalai, awat, terus kekal mengingati Allah dan ingat mati. Peristiwa tersebut sangat banyak ya, tetapi salah satu peristiwa yang Allah nak kita fokus, maknanya fokus pada cerita ini, bukan cerita lain. Wahai Muhammad, ingat, ini maksud maksudnya wahai Muhammad, ingat peristiwa ini dan tak payah peristiwa lain. Jadi orang yang fokus. Idza urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad, iaitulah ketika beliau, yakni Sulaiman, urida, dibentangkan, diberikan
kita boleh katakan dihadiahkan kepadanya pada waktu Asy. Minggu lepas Asy apa dia, Petronas? Lepas asar menjelang maghrib. Nabi Daud diuji pada waktu malam. Nabi Sulaiman diuji menjelang waktu malam lepas asar. Bila Asy, selepas office hour, Nabi Sulaiman AS yang sangat sibuk daripada 8.30 sampai 5 petang, beliau sangat kompeten dan sangat integriti dan sangat teliti dalam kerja buat. Kerja-kerja, ibadah-ibadah. Bila bab kerja kita lakukan yang terbaik, bila bab ibadah kita lakukan yang terbaik. So cerita ibadah, Allah dah paparkan hebatnya ibadah Nabi Daud. Dia akan beribadah di tempat yang khusus, namanya mihrab. So cerita pembinaan dalaman adalah cerita Nabi Daud. Maka sekarang cerita di luar daripada mihrab, tetapi bukan cerita Nabi Daud, cerita anaknya yang sedang beraksi di luar daripada istana. Pada lepas asar, selesai office hour dalam istana, Nabi Sulaiman AS mahu pulang ke rumah. Macam tuan-tuan mahu pulang ke rumah, tiba-tiba salah seorang daripada pegawainya telah Orida maknanya, tuanku, saya minta maaf ganggu tuanku nak balik ke rumah. Saya ada As-Safinat Al-Jiyad. Sebut ramai-ramai. As-Safinat Al-Jiyad, iaitulah sekumpulan kuda-kuda yang cantik. Safinat adalah kuda yang 3 kaki atas bumi, 1 kaki bergerak-gerak. Maknanya apa? 3 kaki atas bumi dan 1 lagi. Saya tak boleh nak buat sebab saya 2 tangan je ni. Kalau 4 tangan aku boleh buat, tapi 1 kaki itu. Kalau anda baca surah Al-Adiyati Dabha Fal-Muriyati Qadha, dia keluarkan api itu, dia punya geseran besi pada tapak kaki itu. Maknanya Safinat adalah kuda yang bersedia untuk dipacu bagi memecut dan ditunggang. Maknanya tunggang saya tuanku. Saya bukan datang pada tuanku untuk direhatkan. Saya datang untuk berbakti pada tuanku. Seolah-olah begitu kuda ini keadaannya. Pendek kata, Safinat adalah kualiti kuda yang susah anda nak jumpa, sebagaimana Ferrari yang ada logo kuda. Siapa ada kereta Ferrari yang kat tangan? Buat sewa. Ferrari adalah sekarang kenderaan untuk cepat, dulu kuda. Maka kita memahami As-Safinat adalah pengangkutan dakwah. Allah berbicara bagi menggambarkan konteks Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi diberikan angin, Nabi menggunakan kenderaan biasa. Ini cerita Nabi Sulaiman sebelum dikurniakan Zamzam ala Kazam terbang. Iaitulah baginda menggunakan kuda. Tetapi Safinat adalah kuda yang susah nak ditemui. Safinat Al-Jiyad. Al-Jiyad adalah kuda yang tahan lasak, cergas, bukan cepat letih. Jadi pendek kata, tuanku minta maaf ganggu tuanku nak balik ke rumah. Saya faham tuanku ada komitmen, tetapi saya kebetulan telah menemui sekumpulan, mungkin 10 ekor, mungkin 20 ekor, dan saya rasa saya tidak mahu lengahkan pembentangan hasil kerja yang tuanku arahkan kepada saya untuk cari kuda-kuda perang. Ni saya nak tunjukkan pada tuanku. Jadi tuanku silakan buat keputusan, adakah tuanku mahu menerima kuda-kuda ini sebagai bala tentera tuanku yang seterusnya. Pacuannya sangat pantas, staminanya sangat tinggi berbanding kuda-kuda yang lain. Jadi just yes or no. Saya nak pelepah tanggungjawab ni segera. Tiba-tiba Nabi Sulaiman AS terus berkata, dia melihat kuda-kuda ini, dia berkata, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sesungguhnya aku bila tengok khair ini,
Al-khair bukan sekadar bermakna kebaikan. Al-khair juga orang Arab menggunakan untuk kuda. Kuda dan kebaikan tidak boleh dipisahkan. Lalu Nabi Sulaiman berkata, aku bila tengok kuda ni, dia terus mengingatkan aku kepada Tuhanku. Bila aku tengok banyak kali, makin banyak aku ingat Tuhanku. An dzikri Rabbi hatta tawarat bil hijab. Sehinggalah kuda-kuda ini hilang dari pandangan mata Nabi Sulaiman. Maknanya apa? Baiklah, terima kasih kerana kamu telah membentangkan kuda-kuda ini kepada saya. Sebelum saya decide yes or no sebagai human resource saya mahu cek terlebih dahulu, benarkah dakwaan kamu kuda-kuda ini adalah staminanya hebat, pacuannya pantas. Saya kena cek dulu. Tantah, hadiah kamu ni ada motif bulan 3 kan? Jadi saya kena cek dulu, benar-benar ke apa yang kamu nak hadiah ini benar-benar untuk membantu kerajaan ini, atau kamu ada niat tertentu. Jadi baginda menguji kuda-kuda ini. Baginda uji kuda-kuda ini, baginda sendiri menguji, bukan orang nombor 2, bukan orang nombor 3. Maknanya apa? Saya berfikir sejenak bila lalu ayat ini. Dia sudah terlalu sibuk pagi sampai petang. Saya menjangkakan Nabi Sulaiman akan berkata kepada pegawainya, demo tak ada masalah lain ke? Bapa masa ni nak ngenak ambo? Ambo nak balik ke rumah, ada isteri, ada anak-anak. Bapa masa ni nak buat kerjanya? Maknanya kenapa waktu pukul 5 lebih ni baru nak present assignment yang saya beri? Okeylah, serahkan tugas ini, maklumkan tugas ini, laporkan tugas ini kepada timbalan saya. Tapi Nabi Sulaiman tidak begitu. Dia bekerja kerana Allah. Lalu dia sendiri mengambil masanya dan dia sendiri menyemak kebenaran dakwaan kuda ini. Benarkah berkualiti as-safinat al-jiyad? Lalu dia sendiri memerintahkan kuda-kuda ini bergerak, berlari, dan dia tengok dengan mata kepalanya sendiri, sehingga tiba-tiba kerana pantasnya kuda-kuda tersebut berlari, tawarat artinya hilang bil hijab, kerana baginda sudah tidak nampak kuda-kuda itu di sebalik gunung. Ataupun baginda tidak lagi boleh melihat kuda-kuda ini kerana matahari sudah hampir terbenam. Maknanya sudah menghampiri malam. Baik, kalau kita kata al-hijab adalah gunung, maknanya pantasnya kuda ini berlari, sekelip mata hilang. Puyo, panggil balik kuda tu, hilang cepat benar. Dan bila kuda tu patah balik, memerintahkan supaya tadi arah utara, sekarang kau minta dia bergerak arah selatan pula. Kuda yang sama pergi arah selatan, utara, timur, barat, dan proses itu mengambil masa. Maka al-hijab yang kedua adalah menjelang waktu maghrib. Lamanya dia cek, dia interview staf itu, staf baru itu lama dia interview, sehingga menghampiri waktu maghrib. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan, berhenti setakat ini dahulu, kembalikan kuda-kuda itu kepada saya. Subhanallah, betapa beliau sangat teliti dalam menyemak bakal bala tentera beliau. Betul tak payah pelik, seekor burung huk-huk pun dia boleh detect. Seekor burung huk-huk tak ada dalam mesyuarat, dia boleh detect seekor burung tak ada, dan dia boleh tahu namanya huk-huk. Sebab ini cara dia mengenal setiap tentera baginda. Dia cek daripada asar sampai maghrib. Betapa telitinya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan tuan-tuan, kita bila tengok kuda, ada tak sikap Nabi Sulaiman? Minta maaf ya, ramai yang terpengaruh dengan riwayat-riwayat Israiliyat dalam ayat ini. Kerana mereka berkata kuda-kuda ini telah melalaikan Nabi Sulaiman. Lalu dia kata An di situ bermakna kuda-kuda ini telah melalaikan saya daripada mengingati Allah, sehingga saya tak sempat nak sembahyang asar, maghrib dah nak masuk. Solat asar dah ada masa tu. Itu soalan pertama. Zaman Nabi Sulaiman dah ada sembahyang asar. Kalau sembahyang sunat tu bolehlah kita percaya lagi. Yang kedua,
khilaf pada an ya. An bukan sekadar bermakna negatif, dia dalam bahasa Arab, anda tanya Ustaz Syahmi esok, an juga bermakna positif. Ini menunjukkan bahawasanya bila saya lihat kuda, dia menyebabkan saya semakin ingat Allah. Tuan-tuan tengok macam-macam perkara di sekeliling tuan-tuan. Tuan-tuan tengok matahari, tuan-tuan tengok burung, tuan-tuan tengok kuda, tuan-tuan tengok pengangkutan awan dalam trafik jam. Apa keluar di mulut anda? Ya ke subhanallah? Ya ke? Pukul 6 petang dah sejam lebih dalam jam. Tengok kenderaan, tengok burung, tengok matahari. Ya ke keluar subhanallah? Alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Jujur dengan anda, Nabi Sulaiman tengok kuda makin ingat Allah. Ini mengajar anda nak ingat Allah bukan hanya dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak ingat Allah adalah dengan tengok kuda. Nak ingat Allah dengan tengok matahari. Masakan tidak Allah bersumpah dengan wasyams, Allah bersumpah dengan wadduha, Allah bersumpah dengan wal fajr, Allah bersumpah dengan makhluk yang ada di alam ini, was-sama'i dzatil buruj. Dan kita orang Islam tidak memerhatikan kuda, tidak memerhatikan langit, tidak memerhatikan bumi, dan beri kepada orang-orang barat buat kajian. Dan kita hanya baca Quran, baca Quran, baca Quran, ingat Allah. Yang ini jadinya orang Islam tak pandai dalam bidang sains. Sedangkan Nabi Sulaiman sudah mendidik anda. Antara cara saya ingat Allah adalah dengan membuat kajian kepada kuda. Saya meneliti perbuatan kuda. Bagaimana sikap kuda dalam surah Al-Adiyat. Jadi tuan-tuan, ucapan Nabi Sulaiman apabila kuda itu didatangkan kepada beliau, rudduha alayya, menghampiri waktu maghrib, datangkan kuda-kuda itu tersebut kepada saya. Rudduha alayya artinya apa? Mereka telah lulus sebagai bala tentera saya. Saya dengan ini menerima mereka sebagai tentera saya di jabatan kuda. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Allahu akbar. Sehingga ke tahap ini Quran merakamkan sikap Nabi Sulaiman. Saya tak pernah jangka Quran akan pergi sampai begitu details. Ini ayat ni sangat details. Iaitulah babak Nabi Sulaiman melakukan tafiqah. Tafiqah, dia melalukan tangannya mashan dengan lembut, bisuk, suk bukan sini, suk di sini, betis. Dia lalukan tangannya dengan lembut di betis kuda-kuda tadi. Anda cuba bayangkan sekarang seseorang sedang mengusap kaki kuda. Dan selepas dia mengusap kaki kuda, betis kuda, dia mengusap leher. Lalu saya tertanya-tanya, apa tujuan Allah cerita benda ni? For what purpose sampai ke tahap itu diceritakan? Adakah tak ada faedah? Batu setengah orang dia tak kenyang dengan ayat ni. Dia pergi cari riwayat lain yang bukan-bukan. Bahkan batil memfitnah Nabi Sulaiman sebagai raja Sulaiman, bukan Nabi. Sebenarnya ayat ini mengajar sesuatu yang sangat halus, yang saya nak anda fikir sendiri. Bila kuda-kuda tersebut telah penat berlari ke utara, selatan, timur, barat, asar sampai maghrib, dan sekarang kuda-kuda itu datang, Allah rakamkan, artinya Allah mengiktiraf karakter kepimpinan Nabi Sulaiman, iaitulah bagi dia mengusap betis kuda-kuda ini dan mengusap lehernya. For what purpose? Yes. Sulaiman mengajar anda kuda memerlukan penghargaan kalau mahu terus bermotivasi, membantu di medan tempur dan di medan perang. Kalau itu kuda dan binatang, apatah lagi manusia di bawah Nabi Sulaiman, apatah lagi staf di bawah anda. Kuda boleh bekerja sebagaimana biasa saya mematuhi perintah, tetapi motivasi pekerja sangat ditentukan oleh penghargaan orang atas. Allah tak suruh Nabi meminum air dari cawan Aisyah, dari bekas bibi Aisyah radhiyallahu anha. Allah tak perintah.
Allah tidak memerintahkan Nabi SAW untuk hulurkan lututnya supaya Hafsah dapat naik atas lutut Nabi, paha Nabi untuk naik atas unta. Hafsah tak perlukan bantuan betis Nabi untuk naik atas unta. Hafsah sudah biasa naik unta tanpa bantuan sesiapa. Tetapi kenapa Nabi buat? Allah tak suruh. Perkara ini namanya psikologi. Macam mana nak belajar menghargai? Mahanya pemimpin adalah pada bahasa-bahasa penghargaan. Susah orang Melayu ni nak ucap terima kasih. Jadi tuan-tuan, bila Allah merakamkan perbuatan Nabi Sulaiman menyapu betis, maknanya apa? Kaki tu letih. Kaki tu letih. And you didn't say. Kita cakap dia memang tak faham cara bercakap dengan binatang. Bagi seorang saintis dalam bidang ini, tak payah tengok cerita Nabi Sulaiman. Anda tanya pakar-pakar kuda di Tasik Titi Wangsa tu. Kalau kita tak pernah naik kuda, susah juga. Kuda ni macam mana cara nak menghargai supaya dia terus berbakti? Caranya adalah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman seorang saintis. Dia tahu, dia nak ajar rakyat yang tengah menonton peristiwa ini. Ini cara saya menghargai bala tentera saya. Lalu kalian jangan jadi pemimpin yang tak tahu menghargai orang di bawah yang bekerja untuk kalian. Mashan bisuki wal a'na. Ya, tuan-tuan, janganlah pula pergi usap leher dan betis pekerja. Itu binatang. Jadi ia adalah penghargaan. Perkara kecil yang diremehkan. Ya, khusus kahwin kita menekankan halal haram, tapi psikologi kat mana? Rumah tangga 20 minit hari ini perceraian, setiap 20 minit punca kat mana? Bukan tak tahu hukum halal haram, tetapi kekadang kerana hilangnya harmoni dan romantik dalam rumah tangga. 10 tahun kahwin dah rasa seperti menyampah, bosan. Kerana orang panggil 5 language, apa ni, 5 bahasa. Kalau anda boleh baca buku itu sangat bagus, kajian lama, katanya 20 tahun lebih. Saya tak ingat nama siapa. 5 bahasa cinta. So buatlah ujian personality ni antara anda dengan pasangan anda. Orang macam isteri saya, bahasa cintanya adalah waktu lapang, berikan masa kepada beliau. Bila anda banyak sembang bagi dia, bila anda bersembang dengan dia dengan masa yang lama, menyelami perasaannya, dia adalah sesuatu yang bagi wanita ini, dia adalah, sebab dia memang begitu personalitinya berdasarkan 70 soalan tu. Dan kadang-kadang seorang wanita, dia punya bahasa romantiknya adalah dengan cara kita bekerja depan dia. Bercakap tak penting, bagi dia penting buat kerja yang dia tak suruh, tetapi memang kita buat kerja yang dia memang harap kita buat. Jadi rumah tangga adalah proses pembelajaran. Belajar. Ada orang dia punya bahasa cintanya adalah pergi kursus cinta lah tuan-tuan. Tapi saya nak menekankan psikologi. Mana mungkin seseorang tahu psikologi kalau bukan saintis? And this is the great prophet of Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia melakukannya. Jadi inilah cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salam daripada ayat 33 hingga 34. Kemudian tiba-tiba berlaku ujian yang kedua, yang cerita kuda dah selesai. Jadi saya memilih pendapat ahli tafsir yang mengatakan Nabi Sulaiman telah mengingati Allah apabila melihat kuda-kuda ini, kerana kuda sangat taat kepada perintah Tuhan tuannya. Bila Nabi Sulaiman arahkan ke utara, ke selatan, dia tak pernah mengeluh apa punya bos tak pernah faham situasi saya. Daripada utara disuruhnya saya ke selatan, ke timur, ke barat, exhausted saya, kurang ajar punya orang atas. Tetapi pada masa yang sama, anda pelajari sesuatu. Kalau kuda sangat taat kepada tuannya, bagaimana saya dengan Tuhan saya? Itu antara lesson daripada kuda untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia belajar tentang ketaatan kepada Tuhan. Subhanallah. Saya tidak memilih pandangan yang menyatakan Nabi Sulaiman yang maksum, dipelihara daripada dosa besar,
suka tengok kuda berlumba, lalu dia kerap tengok sehingga akhirnya dia terlepas sembahyang asar. Lalu bila dia terlepas sembahyang asar, dia memangsakan kuda-kuda yang 10-20 ekor ini, dia sembelih depan rakyat jelata, lalu dia jadikan daging-daging kuda ini diberikan kepada fakir miskin. Macam baik je cerita tu, tetapi soalannya, apa salah kuda tu? Hanya kerana anda tak sembahyang asar, 20 ekor kuda dikorbankan yang sangat berpotensi besar, and you the killer for this potential. Jadi di sini riwayat Israiliyat sangat menghapuskan keindahan cerita. Masakan seorang Nabi yang maksum boleh memilih untuk menyembelih walaupun ada niat yang baik, sedangkan itu antara kuda yang sukar untuk ditemui. Apatah lagi terlalai meninggalkan solat. Ini bukan sifat yang sesuai dengan awab. Ia tak sesuai. Jadi kita memilih pendapat yang lebih sejahtera. Okey, yang ini yang terakhir, iaitulah ujian yang kedua sebelum baginda doa dengan doa yang kita dah hafal tadi. Iaitulah Allah berfirman selepas cerita kuda, walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Selepas peristiwa baginda diuji dengan kenderaan mewah, saya ambil simbol daripada cerita tadi. Nabi Sulaiman dihadiahkan dengan Ferrari. Lalu apa dia kata? Alhamdulillah, bila aku tengok kenderaan ini, dia mengingatkan aku kepada Allah. Lalu baginda bukan tolak kekayaan, baginda tidak tolak kenderaan mewah, selagi kenderaan ini boleh membantu perjuangan. Kalau kenderaan ini boleh menyebabkan aku sampai ke Perlis dengan lebih cepat, aku sampai ke Singapura dengan lebih cepat, aku guna. Kalau kenderaan ini boleh membawa lebih ramai bala tentera aku dalam kenderaan ini seperti Alfred ke apa, maka jangan tolak kekayaan, gunakan untuk perjuangan. Jadi kita diajar umat Islam ini untuk jadi kaya dan jangan tolak kekayaan. Yang penting bezakan antara matlamat dan kaedah yang tadi itu. Ini semua kaedah. Yang penting matlamat saya, Allah ampunkan saya. Rabbi ghafirli wahabli. Okey, sekarang baginda diuji dengan kesusahan. Tadi kesenangan. Perasan tak? Ujian mewah. Ujian kedua adalah kesusahan yang membabitkan anak. Ini adalah ayat membabitkan anak Nabi Sulaiman mati. Kenapa Allah susun ujian senang dulu baru ujian susah? Sebab ramai tumbang ujian pertama. Ujian kedua tak ramai tumbang. Bila anak tak sihat, ramai ingat Allah. Bila anak sakit, ramai ingat Allah. Anak saya pun masa nak keluar daripada perut maknya, memang ada ujian kat situ. Masa tu kita ingat Allah lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi masa kita diberikan kesenangan, bila anak Alhamdulillah tak ada kuning ke apa, ataupun anda diberikan Allah nikmat kesenangan, diberikan kenderaan mewah, diberikan rumah, diberikan apa jua harta benda bertambah, ingat Allah ke tidak? Yang manusia sangat mudah lupa, namanya ujian kesenangan, Allah sebut terlebih dahulu, and then baru Allah sebut ujian kesusahan. Iaitulah kami menguji lagi Sulaiman, iaitulah kami campakkan sesuatu di atas kursinya. Kursi artinya apa? Singgah sana, tempat memutuskan keputusan kerajaan. So di atas kursi Nabi Sulaiman ada satu jasad. Thumma anab. Dan kemudian Nabi Sulaiman kembali mengingati Allah, bertaubat dan beristighfar. Jasad ada atas kursi. Ini kemungkinan esok hari masuk ofis. Tadi selesai kes kuda, Alhamdulillah, bertambah bala tentera. Esok hari kembali ke tempat kerja dengan semangat baru, tiba-tiba didapati atas kursi CEO ini, kursi baginda Nabi Sulaiman, ada satu jasad. Maka soalan, apakah jasad tersebut? Jeng jeng jeng. Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua dan pendapat yang ketiga. Ada 3 pendapat dalam hal ini. Anda tolong pegang pada yang pertama atau yang kedua. Yang ketiga jangan. Kerana ia adalah fitnah kepada Nabi Sulaiman oleh mereka yang menulis mengenai Solomon, the Lord of the Ring. Okey. Anda nak tahu 1, 2 ke nak tahu 3 dulu? 3 dulu. Sure. Okey, kalau anda nak tahu 3 dulu, Nabi Sulaiman masuk ofis, tempat duduk dia ada dia. Oh. Anda balik je lagi.
tempat duduk anda ada anda. Tak kecebut. Kembar siam ke apa ni? Tak kecebut. Dan inilah riwayat Israiliyat, iaitulah yang ada di atas kursi itu adalah syaitan yang telah berjaya menggunakan mencuri. Syaitan berjaya curi cincin Nabi Sulaiman melalui kerjasama isteri Nabi yang kafir. So riwayat ini ada kaitan dengan salah seorang daripada 90 isteri Nabi Sulaiman telah murtad kerana berjaya dikelirukan oleh syaitan. Lalu isteri ini merampas cincin suaminya dan diberikan kepada syaitan dengan ganjaran tertentu. Dan bila dapat cincin itu kepada syaitan ini, maka dia mampu melakukan apa saja. Antaranya menukar dirinya dalam bentuk Nabi Sulaiman duduk atas aras dan memerintah seluruh dunia. Mana tak kecok perut Nabi Sulaiman bila cincinnya tak ada, dia sudah tidak berkuasa. Pernah tengok Harry Potter? Bila tak ada tongkat tu tak ada dah. So bila cincin itu dimiliki oleh syaitan berupa Nabi Sulaiman ini, maka Nabi Sulaiman istighfar. Anak artinya istighfar, astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Dan akhirnya katanya selepas beberapa minggu syaitan memerintah, Allah kembalikan cincin tersebut dan Allah hapuskan syaitan. Jadi cerita itu adalah cerita yang seperti lari daripada ruh surah Sad. Bagaimana seorang Nabi boleh ditumbangkan oleh syaitan? Sedangkan kejap lagi syaitan ditumbangkan untuk Nabi Sulaiman. Kejap lagi antara nikmat Nabi Sulaiman dapat adalah syaitan ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Lalu lagu mana syaitan boleh buat kudeta ni? Merampas dengan zalim kerajaan Nabi Sulaiman. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur adalah Nabi telah diletakkan anaknya yang separuh manusia. Ceritanya begini dalam hadis Sahih Bukhari. Anda mungkin rasa pelik tapi benar. Nabi Sulaiman bersabda, malam ini saya akan tawaf isteri saya 90 orang dan saya akan lahirkan mujahid fi sabilillah. Ini kenyataan Nabi Sulaiman dalam hadis Sahih Bukhari. La atufanna, saya akan tawaf 90 orang isteri saya dan saya akan lahirkan 90 orang mujahid fi sabilillah. Lalu hadis itu menyambung. Pegawai kata, sebut insya-Allah tuanku. Nabi Sulaiman tidak sebut. Ada panjang penjelasan kenapa Nabi Sulaiman tak mention insya-Allah. Yang penting saya tak ada masa nak huraikan. Jangan bersangka buruk Nabi lalai lah sampai tak sebut insya-Allah. Sebab dalam hadis sahih itu memang telah dipesan oleh pegawainya, mungkin dalam keadaan tidak didengari ataupun kerana baginda terlalu excited, lalu telefon nak sebut insya-Allah. Lalu ditakdirkan 90 orang isteri, Sahih Bukhari. Malam yang sama Nabi bersama dengan seluruh 90 orang isteri. Jangan anda rasa pelik, orang-orang dahulu kahwinnya ramai. Anda jangan bercita-cita nak 90. Kita maksimum 4. Bukan kita lah, tentuan lah. Maksimum 4. Itu pun kalau ada kemampuan. Tetapi di syurga, bidadari ke bidadara, just semuanya milik anda, berapa pun tak kisah. Allah Ta'ala nak tunjukkan, ini antara takwilan para ulama, apa yang akan berlaku kepada ahli syurga. Kalau anda tak nampak, anda tengok Nabi Sulaiman. Satu malam 90 orang isteri. Dan baginda bukan melakukan kerana syahwat. Perhatikan statement Nabi Sulaiman. Saya mahu melahirkan 90 orang mujahid fi sabilillah. Niat yang baik. Baginda mahukan bala tentera Islam daripada anak-anak baginda sendiri. Kerana kalau nak compare dengan pegawai biasa dengan anak sendiri, mana lebih mudah dibentuk? Anak sendiri lebih mudah dibentuk. Anak sendiri mudah diberikan arahan. Jadi baginda mahukan anak untuk meluaskan kerajaan Islam. Dan ini disebut oleh Syekh Salih Abdul Fattah Al-Khalidi antara mukjizat Nabi Sulaiman. Bagaimana satu malam 90 orang isteri. Lalu akhirnya 90 orang isteri, 89 tak melahirkan anak. Mungkin gugur. Seorang berjaya melahirkan anak tetapi separuh manusia mati. Lalu bidan kotnya ataupun someone letak atas singgasana baginda sebab baginda mengharapkan. Tapi akhirnya baginda sedih yang amat sangat kerana harapannya untuk ada pelapis sudah tiada.
Lalu baginda anab, baginda istighfar, baginda tahu ini ujian daripada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ni bukan macam Nabi Daud. Nabi Daud ada anak seorang, Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman dia tak ada anak. Yang tu Bani Israel buat hal lepas Nabi Sulaiman wafat. Sebab dia tak ada anak yang boleh meneruskan perjuangannya. Dan tahukah anda cerita lepas Nabi Sulaiman, cerita Nabi Ayub dalam surah Sad. Dan cerita Nabi Ayub adalah cerita seorang yang banyak harta dan banyak anak. Tapi sekelip mata Allah hilangkan harta dan hilangkan anak. So cerita ini menjadi mukadimah pada cerita Nabi Ayub. Tetapi saya memilih juga pendapat minoriti. Dan pendapat ini adalah saya harmonikan antara pendapat Fadl Hasan Abbas dan An-Nabusi. Tak pentinglah tuan-tuan siapa ulama ini, yang penting mereka ulama. Mereka berkata begini: yang ditemui di atas kursi yang kami letakkan di atas kursi Sulaiman adalah satu jasad. Jasad itu adalah Nabi Sulaiman. Habis itu apa beza dengan pendapat ketiga ustaz? Ada beza. Beza pendapat ketiga itu adalah kelur Nabi Sulaiman. Pendapat kedua ini adalah memang Nabi Sulaiman. Kami menguji Sulaiman. Kami alqaina, kami campakkan sesuatu yang dicampak seperti bayi Musa. Allah menggunakan perkataan fa'alqi. Maknanya sesuatu yang diletakkan adalah sesuatu sudah tidak berdaya, sudah hilang tenaga. Ini penting. Stamina dah tak ada. Cerita tadi pasal kuda ada stamina. Kuda yang sangat hebat tenaganya. Juga simbolik kepada Nabi Sulaiman yang hebat tenaganya. Yang hebat dia punya kecerdasan akalnya. Tetapi dia manusia. Ada masa dia penat, ada masa dia letih. Ada masa dia exhausted, ada masa tak anda akan kata letih weh bola weh hijau. Berapa ramai orang bila letih, bila balik ke rumah hanya kerana isteri terlupa letak gula, habis bergegar tujuh petala langit melihat peperangan dunia ketiga. Kalau anda sangat penat, letih dan pernah exhausted kerana kerja terlalu banyak, perhatikan Nabi Sulaiman. Bila dia terlalu penat, dia terlalu letih, dia tidak berdaya, baginda atas kursi satu jasad. Jasad maknanya apa? Bukan sekadar jasad yang dah tak ada roh, tetapi jasad juga bermakna seseorang yang ada roh tapi kelihatan seperti sudah mahu mati. Dia sudah kehilangan tenaga. Inilah Nabi Sulaiman alaihi salam yang kerjanya daripada pagi sampai ke petang kerana Allah, berbakti kepada umat sampai dia penat dan tenat. Kalau tidak kerana kami, dia tak akan sampai semula kepada singgahsananya. Lalu kami bantu, kami backup, berikan dia kekuatan. Akhirnya selesai kerja tengok kuda tadi, dia sudah terlalu penat, kami gagahkan dia untuk hari esok menghadapi kehidupan seterusnya. Lalu dia memahami bila dia terlalu penat jasadan, dia hanya tahu kekuatan hanya datang daripada Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah dalam doa yang kita hafal tadi. Ya Allah, aku terlalu penat, aku terlalu letih, dan aku kekadang rasa nak putus asa daripada memegang jawatan presiden ini, Perdana Menteri ini, Ketua Kerajaan Palestin ini. Lintasan-lintasan yang aku mahu putus asa ini adalah kerana syaitan. Dan seseorang yang banyak dosa, dia akan mudah ditembusi syaitan. Ya Allah, ampunkan aku supaya tak ada lintasan-lintasan ini. Cerita kejap lagi, cerita Nabi Ayub diganggu oleh lintasan-lintasan syaitan, iaitu syaitan kata berdoa pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, ini bala untuk kamu. Sedangkan Nabi Ayub tidak mahu berdoa kepada Tuhan kerana dia faham ini ujian. Ini ujian Allah. Sihat dan sakit sudah ditentukan Allah. Kecuali bila kesakitan ini mengganggu dakwah saya dan mengganggu ibadat saya khusyuk, maka saya kena berdoa kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam memohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa saya supaya saya tiada lintasan-lintasan, supaya saya quit ataupun saya putus asa, saya give up daripada kerja-kerja ini. Dan hebatnya Nabi Sulaiman, ketika penat dan ketika letih, dia berkata, Ya Allah, ya saya penat, saya letih, tetapi kalau kau beri saya kerajaan lebih besar daripada ini,
saya bersedia untuk menggalas tugas tersebut walaupun saya penat dan saya letih. Maknanya apa? Saya sedia mati di jalan Allah. That's the point. Kerana doa ini konteksnya adalah ayat sebelumnya. Dan An-Nabulsi kata, Masya Allah, An-Nabulsi masih hidup lagi, ulama daripada Nablus, daripada Palestin. Jasadan ini bermakna Nabi Sulaiman seperti jasad yang merasakan roh dia dah tak ada. Maksudnya apa? Kerja bagus, prestasi, gaji meningkat, kemahiran dipuji, tapi berapa ramai tidak sedar makanan untuk roh tidak diberikan. Dia hanya mementingkan gaji banyak, kerja hebat supaya dapat beri makanan kepada jasad, roh. So Nabi Sulaiman makin risau, makin besar kerajaan dan kekuasaan, rohnya semakin tidak terisi. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan aku, adalah pengisian untuk roh, dan apabila pengisian roh sudah kuat, insya-Allah berikanlah apa pun, aku takkan tumbang. Jadi inilah tafsiran ayat 30 hingga 40 surah Sad mengenai cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Minta maaf ya, tajuk tu ada kesilapan. Kemudian akhir sekali dah tak ada dah, saya just nak beritahu, kerana doa inilah baginda ditundukkan angin. Pernah nampak orang bagi arahan hujan di Kota Baru, silakan. Oh, nampaknya Gombak kemarau ya, putus air. Okey, hujan, gerak ke arah Gombak. Pernah nampak orang bagi arahan macam tu? Get ready lah, Dajjal akan ada kemampuan itu. Dajjal. Tapi sebelum Dajjal, Allah beri kepada hamba Allah. Nabi Sulaiman dia perintahkan rukha. Rukha artinya hujan turun. Tu dia. So siapa tak taat pada Nabi Sulaiman, get ready lah, tidak diutuskan kepadanya hujan. Lepas tu syaitan dijadikan tunduk kepada Nabi Sulaiman untuk buat binaan-binaan gergasi. Subhanallah, bayangkan binaan paling cantik, mungkin lebih tinggi daripada KICC, dibina pula oleh syaitan dan jin. Dan yang mana yang degil-degil itu, mereka akan diberikan arahan untuk menyelam, cari harta karun di dalam lautan. Dan yang degil-degil lagi, yang kurang ajar tu, ditangkap masuk dalam penjara. Dibelenggu di dalamnya. Hadza ata'una famnun atau amsik bighairi hisab. Kami akan beri kepadamu wahai Rasulullah kerana kesabaran kamu. Wallahu a'lam.